tariq. Summa syaka dzalika ila Musa alaihi salatu wassalam. Jadi kemudian dilemparkan jenazah mayat si yang dibunuh tadi. Ni kawan ni dia bunuh adik-beradik dia tadi ni, ataupun anak saudara dia, ataupun saudara dia, ataupun sepupu dia tadi, kemudian dilempar di tengah jalan. Majma' tariq. Bila letak pula di tengah-tengah jalan. Kemudian dia pergi mengadu kepada Nabi Allah Musa AS. Dia sendiri pergi mengadu. Dia bunuh. Dia lempak tengah jalan, dia pula pergi jumpa dengan Nabi Musa. Abang kata, ada orang bunuh keluarga dia. Fajtahada Musa fi ta'arrufil qatil. Falamma lam yazhar, qalu lahu, sallana rabbaka hatta yubayyinah. Jadi, Nabi Allah Musa AS ijtihad. Cari, tengok, kumpul, bincang. Siapa dia yang ni mungkin ada bukti dan seumpamanya, tapi tak jumpa. Maka Bani Israel kata, tanyalah kepada Tuhan kita, Tuhan kamu, sallana rabbaka. Tengok ni bahasa dia pada Nabi Allah. Tolong tanyakan bagi pihak kami kepada Tuhan kamu. Tuhan kamu yang disebut. Hatta yubayyinah, sehingga Tuhan kamu menerangkan perkara tersebut. Semua orang tahu Nabi-Nabi Allah Ta'ala terima wahyu. Tamam? Tapi biadabnya Bani Israel sampai macam ni. Ini orang zaman lah kalau itu jumpa dengan Tok Guru ya, kalau tadi. Kalau kamu Tok Guru, carilah dalil kat kami. Mana dalilnya? Mana ini? Oh, minta macam tu. Kan tak boleh minta dalil, tak ada masalah apa. Cuma cara soalan dan permintaan tadi biadab. Pada kata-kata, apa kami serah kepada Nabi Musa. Macam mana pun kami terima. Kalau ni Nabi Allah, bukan orang biasa. Tak. Cari tak jumpa. Tanyalah kat Tuhan. Kamu kan Nabi, itu bahasa seolah-olah. Dah kata Nabi, tanya kat Tuhan lah. Tanya kat Allah Ta'ala. Turun wahyu senang. Dan sebab sebut macam tu, fasa'alahu, maka Nabi Musa memohon kepada Allah. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Sayyidina Musa, Inna Allah ya'murukum an tazbahu baqarah. Maka Allah mengarahkan mereka untuk menyembelih baqarah. Fata'ajjabu min zalik. Dia pun buat pelik pula dah. Dia suruh tanya. Bila dah Allah Ta'ala suruh sembelih baqarah, mereka pula buat ta'ajub, main-main. Apa dia kata ni? Orang mati pergi cari baqarah buat apa? Beritahu je lah siapa yang mati tu. Tak dia pergi suruh cari pula lembu dan seumpamanya. Summa syaddadu ala anfusihim bilistifhami an haliha halan ba'da halin. Kemudian mereka menyusahkan bagi diri mereka dengan bertanya tentang hal lembu tersebut satu demi satu. Wastaqsaw fi talabil wasfi. Ay balaghul ghayata fihi. Dan kemudian mereka cari sungguh-sungguh sampailah mereka tanya warna dia apa. Lembu ni darah ke tak darah lagi? Pernah buat kerja ke tak pernah buat kerja? Buat teruk. Falamma ta'ayyanatil baqarah. Bila mana dah dita'yin baqarah, Allah Ta'ala kata, kamu tanya buat payah sangat. Ni dia. Lembu dia macam mana? 1, 2, 3, 4. Sifat-sifatnya. Lam yajiduha bidzalikan na'ti illa 'inda insanin mu'ayyan. Bila mereka cari-cari, susahnya nak jumpa balik lembu macam yang mereka tanya buat payah tu. Dan alhamdulillah ada lembu tu. Allah Ta'ala sifatkan lembu tersebut rupanya ada pada seorang lelaki. Walam yabi'ha illa bi'ad'afi samaniha. Tapi orang tadi tak jual, melainkan dengan harga yang berlipat ganda. Fashtarauha fadhabahuha. Maka mereka membeli lembu tersebut. Terpaksa beli juga lah. Kalau tidak, tak jumpa, tak boleh nak selesai masalah. Belilah mereka dan mereka menyembelih lembu tadi. Fa'amarahum Musa an ya'khudhu 'udwan minha fayadribu bihil qatila. Maka Nabi Musa mengarahkan diambil satu anggota daripada lembu tersebut, contohnya ekor contohnya, kemudian dipukul pada yang mati tersebut. Mayat tu dipukul dengan ekor lembu tu, contoh. Fafa'alu, lalu mereka melakukan sedemikian. Fasara al-maqtul hayya. Mana tu maqtul ni qatil tadi, mana tu qatil? Qatil atau wazan fa'il bermakna maqtul. Fadarabu bihi al-qatil ay bermakna al-maqtul. Wazan dia fa'il bermakna maf'ul. Baik. Sara al-maqtul, maka jadilah yang terbunuh tadi bangun balik hidup. Tiba bangun hidup balik. Wa ayyana lahum qatilah.
Lalu dia menunjukkan siapa yang bunuh dia. Bangun-bangun saja tibai itu dengan ekor lembu tadi, Baqarah tersebut, maka bangunlah lelaki tadi dan kemudian dia pun tunjuk dialah yang bunuh saya. Ni hak mai duk mengadu ni, hak mula report ni, dia ni lah yang telah membunuh saya. Wa huwa alladhi tada'a bisyikayah. Tengok dia yang mula-mula pergi mengadu. Faqataluhu qawadan ay qisasan, yakni qataluhu bihi. Lalu mereka menjatuhkan hukuman bunuh kembali kepada lelaki tersebut dengan dibunuh kembali. Tamam. Qila, ini kisah sahibil Baqarah. Ini cerita berkenaan dengan tuan punya lembu pula. Hak kata tadi, mereka cari-cari lembu, jumpa kat seorang. Siapa orang tu? Yang dijualnya harga lembu tadi dengan harga yang berlipat kali ganda. Siapa lelaki tersebut? Qila, dikatakan, kanat hadhil baqaratu liwaladin barin biwalidayh. Lembu tadi milik seorang anak yang sangat mentaati kedua ibu ayahnya. Khallafaha lahu abuhu. Wa kana hadzal walad yuqassimu al-laila aslasa. Dan ayahnya telah meninggalkan lembu tadi kepada anaknya ni untuk dijaga. Lembu ni milik ayah dia. Lepas tu ayah dia arahkan ataupun ayah dia serahkan lembu tadi untuk dijaga oleh si anak ini. Dan anak ini anak yang soleh. Membahagikan malamnya kepada 3 bahagian. Yusalli sulusan, 1/3 sembahyang, wa yanamu sulusan, 1/3 lagi tidur, wa yajlisu inda ra'si ummihi sulusan, dan duduk di kepala ibunya 1/3 malam. Untuk tengok kalau ibunya ada hajat. Macam tu sekali. Dia duduk dekat mak. 1/3 sembahyang, 1/3 tidur, 1/3 lagi duduk dekat kepala mak dia. Tunggu. Tengok kokok mak dia bangun nak air, dia akan terus pergi ambil. Kokok mak dia nak sekian, terus pergi laksanakan tugasan tersebut. Ni dia punya akhlak dia. Fa idza asbaha, bila mana bangun subuh, intalaqa fahtataba faba'ah, maka dia akan bangun dan kemudian pergi cari kayu api dan dia akan jual kayu api. Ni fahtataba maknanya cari kayu api dan dia akan jual kayu api. Ini pagi-pagi dia akan buat kerja tu. Summa akala bisulusi. Kemudian duit yang dia dapat daripada jualan kayu api, 1/3 dia akan makan. Wa tasaddaqa bisulusi, dan dia akan sedekah 1/3. Wa a'ta ummahu sulusah, dan dia bagi pula 1/3 kat mak dia. Ni anak-anak kena reti macam ni. Kalau dapat gaji, makan kat kita, sedekah pun kena ada juga bahagian dalam tu. Mak jangan lupa juga. Jangan lupa kat mak. Ayah macam mana ayah ni? Ayah tak ada dah ni. Baik, kalau ayah macam mana? Kalau nak bagi kat ayah, bagi kat mak, bagi kat mak. Anak ayah orang lelaki. Orang lelaki ni dia ada kuasa untuk usaha tu, semangat ataupun kekuatan untuk dia nak usaha tu ada dibandingkan dengan perempuan. Jadi bagi dekat mak. Tamam? Tapi kalau kata ayah tak sihat juga dan kita pun ada ibu dan ibu masih lagi sihat, maka pada waktu tersebut dengan kebijaksanaan dibahagikan sikit kepada mak ataupun kepada ayah. Tamam? Dan kalau ayah arahkan kata bagilah kat aku, kerana aku lebih perlu dan aku dah tak ada kerja apa dan aku pun sakit, maka waktu tu kena bagi kat ayah. Kerana kalau ayah mengarahkan, maka waktu tersebut didahulukan arahan ayah pada waktu tu. Ini sekarang ni ayah tak ada, yang ada mak saja, maka diberikan kepada ibunya 1/3. Ini nasihat kepada orang yang kerja, ada duit sikit, tak boleh bagi 1/3 daripada gaji tu, kena keluar juga sikit daripada gaji kita tu bagi mak kita makan. Bagi ada juga mak kita dapat perkara tersebut, dan itu akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezeki kita. Yang duk kira tak cukup banyak ni kena kira dengan mak tu kan. Duk kira sikit tak cukup. Kata saya tak cukup, gaji dah lah 1,500 kan, kerja. Duduk di KL 1,500 kata dia. Ada lelaki bini pula. Lelaki je pakai pay tu kan. Jam dia kata. Kalau kata orang panggil apa pada sudut bukan logik lah, kita kata adat dia macam tu. Logik ni dia main akal apa semua ni. Dia adat dia macam tu lah. 1,500 teruk lah nak hidup dengan keluarga lagi kalau ada, kemudian nak bagi kat mak lagi, saya dengan tol lagi. Kalau naik motor pun minyak motor, tol tak payah, minyak motor pula.
nak kena beli makan, kata. Tapi kalau dia buat keluar juga sikit kepada mak dia, insya-Allah diberkati. Jangan duk berkira sangat dengan kita punya duit tu. Kita ni lagi kita berkira, lagi sebenarnya cepat habis. Jangan berkira. Dia duk buat kira-kira rancangan. Bulan ni berapa ringgit? Sini ni. Lain kali tengok habis duit tu. Sebelum gaji lagi habis dah. Sebab dia duk kira lah awal-awal. Sebab apa? Sebab dia duk rancang. Tapi kalau dia bahagi dah, ni untuk diri, keluarga, yang ni untuk sedekah, ada juga bahagian sedekah umum. Yang ni yang ketiga ni untuk mak. Yang ni tak lupa ni. InsyaAllah yang ni diberkati. Berkat ni macam mana berkat ni? Berkat ni jadi kaya lah. Tak semestinya jadi kaya. Tak semestinya jadi kaya. Berkat maknanya cukup. Berkat maknanya jadi bagus kehidupan dia. Berkat maknanya dia akan jadi redha. Berkat dia akan rasa tak ada masalah. Tenang saja hidup dia. Tamam? Ada orang gaji sampai 100,000 sebulan tapi tak pernah bagi kat mak. Tak tenang hidup dia. Dia takkan tenang. Dia rasa hak ni tak cukup, hak ni tak cukup. Sebab dia akan habiskan pada tempat yang tidak sepatutnya. Dan akhirnya dia akan rosak dan kemungkinan Allah Ta'ala ganti pula dengan yang akan menyebabkan duit dia habis. Sakit teruk. Sehingga menyebabkan dia perlu habiskan duit dia tadi yang banyak tadi. Boleh? Kita gaji sikit, tapi sebabkan bagi sedekah, sebabkan kerana sedekah kata Nabi SAW, apabila taqi masari'a as-su', akan boleh jadi menghilangkan daripada tempat yang berlaku perkara tidak baik, mati dalam keadaan yang mengejut. Sedekah boleh mengelakkan mati mengejut. Sedekah juga boleh menyebabkan orang tadi dilindungi daripada balak. Tamam? Dan diberkati hidup dia. Tamam? Jadi kalau buat macam tu, insya-Allah Allah Ta'ala berkati. Tapi kalau dapat ujian tadi ringan dan dia rasa boleh untuk hadapi ujian tersebut. Beza dengan yang tidak bersedekah. Beza dengan yang tidak bagi kepada ibunya. Tak sama. Itu kena ambil berat tentang masalah tu. Jangan perkira dengan ibu kita, dengan orang yang paling berharga dalam hidup tu. Tamam? A'ta ummahu sulusah. Dan kalau baca balik hadis-hadis berkenaan dengan orang yang buat baik dengan ibu dia, dengan ayah dia, khususnya ibu dia, maka dia pun dilepaskan daripada azab, dilepaskan daripada perkara yang tidak baik dalam perjalanan dan seumpamanya. Siapa pun ibu dia, sama ada ibu tadi muslim ataupun tidak muslim. Kalau dia muslim, dia buat baik dengan ibu dia, maka tu pun akan diberi kebaikan juga kepada dia. Fa amarathu zata yaumin. Ini cerita. Kalau cerita pasal ni saja, pasal orang panggil apa? Orang zaman lah kan jenis duit tak cukup. Tapi dengan mak berkira. Akhirnya memang tak akan cukup sampai ke sudah. Itu satu benda. Ada seorang dia kata, dia tanya kat saya, dia kata, ada seorang ni dia rajin sedekah. Apa sedekah dia kata dia bengkak. Tapi kata dalam ni kan cerita kata kalau sedekah rezeki akan makin bertambah. Ini apa semua. Tapi dia sedekah jadi bankrupt. Itu macam mana Ustaz? Dia kata. Nak jawab apa? Tanya saya dalam majlis. Orang ramai ni. Saya kata macam inilah. Rezeki ni bukan mesti sedekah kaya tu dengan makna dia akan patah balik duit tadi kepada kita dengan jadi kaya balik 2 kali ganda, 10 kali ganda. Jangan nampak hanya bagi RM1 akan dapat balik RM10. Dan ada juga bagi RM1 akan selamat RM10. Boleh jadi tak? Selamat RM10. Contoh macam, kalau tak sedekah, kemungkinan dia akan kena sakit yang memerlukan untuk dia keluar RM10. Tapi kalau sedekah, tak perlu keluar RM10 tu. Dia sihat. Itu kan rezeki tu. Dia nampak RM10 tu mesti patah balik kat dia. Tengok buka poket, dapat ada RM10 dalam tu. Tak semestinya. Kadang-kadang Allah Ta'ala ganti balik dengan apa? Dengan tak perlu keluar pula RM10. Lepas tu disebabkan RM1 yang kita keluarkan. Kenapa? Karena tidak sakit. Tak jadi penyakit yang kronik yang menyebabkan kita terpaksa keluar banyak harta disebabkan kerana kita kedekut sebelum tu. Tu pun rezeki kata. Rezeki tidak semestinya dengan kita nak benda tu patah balik kat kita. Tak. Dijaga daripada benda tidak baik tu juga rezeki. Dapat ilmu, rezeki. Dia sedekah, lepas tu boleh pergi mengaji. Boleh pergi duduk dalam majlis ilmu. Dapat ilmu. Rezeki. Rezeki apa? Rezeki maknawi. Rezeki bukan mesti rezeki yang berbentuk material. Rezeki berbentuk jismani saja.
Benda yang nampak depan mata ada. Rezeki maknawi pun ada. Rezeki maknawi ilmu. Akal jadi elok. Sebabkan kerana tersusun baik akal dia tadi disebabkan kerana mengaji. Itu pun rezeki. Jadi jangan tengok rezeki satu sudut saja. Pokoknya dia duduk sedekah, lagi banyak alim dia jumpa. Lagi banyak orang soleh dia jumpa. Lagi doa mereka dia dapatkan. Maka hidup dia makin diberkati, dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maknanya dia tidak bankrupt sebenarnya. Dia tak bankrupt. Tak ada istilah bankrupt pada orang yang bersedekah. Tapi dia dijaga oleh Allah daripada benda yang lebih lagi buruk kepada dia selepas tu. Kalau dia sabar. Kan tu. Fa'amaratuhu zata yaumin. Satu hari ibu dia telah mengarahkan dia yaumin biyabi'u bi bai'il baqarati bi salasati dananir tahta masyuratiha. Dia kata, mak dia kata, pilih jual lembu tu dengan harga 3 dinar. Kalau lah 3 dinar, 1 dinar 800, 8 kali 3, 2,400. Kita jual lah lembu. Lembu dah segak. Lembu warna macam mah kulit dia. Bukan biasa-biasa. Tahta masyurati, tapi dengan syarat di bawah mesyuarat dengan dia dulu. Kalau nak jual kena mesyuarat dulu. Kok nak minta kurang ke, dia nak minta tambah ke, apakah, kena mesyuarat dulu. Tu. Ini anak yang taat betul ni. Wa kanat qimatuha hadha al-qadar. Jadi harga dia banyak tu. Fantalaqa biha ila suq. Kemudian si anak ni pun pergilah ke pasar. Faba'asallahu ilaihi malakan faqala lah. Maka Allah Ta'ala mengutuskan satu malaikat. Lalu malaikat tadi pergi untuk buat-buat nak beli. Maka malaikat ni tanya, bikam tabi'u hadhihi al-baqarah? Bikam tabi'u hadhihi al-baqarata? Berapa banyak kamu jual ni? Harga berapa? Qala bi salasati dananir bi syarti ridha ummi. Tengok disebut tu. Saya jual harga dia 3 dinar, tapi dengan syarat redha mak saya. Tu. Faqala lahu al-malak. Malaikat tu kata lagi, u'tika 6 dananir wala tusyawirha. Gelak apa Alif? Saya bagi kat kamu 6 dinar, kata dia. Tapi dengan syarat jangan mesyuarat dengan dia. Saja nak suruh derhaka. Kamu dia kata kena bagi 3 dinar harga dia, tapi kena mesyuarat dulu dengan saya. Lebih ke kurang Hafiz? Lebih ke kurang? Maka orang panggil apa? Berapa dinar Hafiz? Dia tak dengar pun. Pakcik dengar. Astagfirullah. Ketika tangan bergerak, otak berhenti. Dia punya falsafah dia. Jadi hentikan tangan, otak bergerak insya-Allah. Tangan tu bergerak, tulis. Jangan duk main baju, duk main kain plekat, apa betul, spender, tak payah. Faqala lahu al-malak u'tika 6 dananir wala tusyawirha. Kata aku bagi kau 6 dinar. 6 dinar berapa Hafiz? Kalau duit sekarang 1 dinar 800 kalau kita kira. 6 dinar berapa? 8 kali 6? Berapa? Berapa dinar? 4,000? 4,800. 4,800. Faqala lahu law a'taytani waznaha zahaban lam akhuzhu illa biridaha. Kata budak ni, anak ni kata apa? Kalau kamu bagi dekat aku banyak seberat lembu ni, kalau ditimbang lembu ni pun harga dia mah sekalipun, mah tu besar mana? Seberat lembu tu. Ambil lembu timbang, contohnya 120 kilo. Bukan 6 dinar. 120 kilo mah. Tu dia. 1 dinar sama dengan berapa gram? 4.25 gram. 1 dinar. Tu pun 800. Kalau 4.25 gram kali dengan 6, 6 kali 4, 24. Baru 24, kita kata 30 gram. 30 gram pun dah 4,800. Ni kalau 120 kilogram, mah pun kalau nak ambil aku takkan jual, dia kata. Melainkan dengan redha mak aku. Itu dia. Sekan ni, sekan. Ni misal kepada orang yang taat pada mak. Faraddaha ila ummihi fa akhbaraha bidzalik. Maka dia pun balik kepada mak dia dan bagi tahu kat mak dia. Faqalat lahu irji' fabi'ha bi 6 dananir ala ridha minni. Mak dia kata baliklah. Tak apa, juallah 6 dinar tapi dengan syarat redha aku, kata mak. Tak juga syarat belakang. Fantalaqa biha, dia pun bawalah kambing lembu tadi. Fa'atahul malak, malaikat tu tunggu.
Faqala lahu al-walad innaha amaratni alla anqusaha an 6 danarin ala an astamiraha. Kata dia, mak saya kata boleh jual dengan harga 6 dinar tapi tak boleh kurang lah. Jadi kalau dah nak jual 3, tak mahu nak 6. Baiklah ni jual dia 6, mak saya kata, dan tak boleh kurang lah. Tapi kena mesyuarat dengan dia juga. Faqala lahu al-malak inni u'tika 12 dinaran wala tastamiraha wala tastamiruha. Aku bagi kat hang 12 dinar. Macam mana? 12 dinar kali ganda lagi. Jangan, yang penting dengan syarat jangan duk tanya kat dia. Fa aba wa raja'a ila ummihi fa akhbaraha bizalik. Dia tak mau jual juga, patah balik kat mak dia dan kemudian bagi tahu balik, kata kawan ni nak 12 pula dah. Kalau kita agak mak kata jual lah 3 kan. Tapi kalau apa-apa pun kena cerita dulu. Kita pun pipi Pak Long tu kata jual 6 ni susah kat dia. Bagi kat dia 3 ambil kan. Sambil buat kita pun tengok no. Ni celaka ni. Yang ni duk jadi macam ni. Kawan suruh jual banyak ni, dia pi ada yang orang panggil apa, perniagaan yang dibenarkan tu ada, tapi ni kan syarat dia. Al-mu'min ala syarti. Kalau tuan kawan kita kata nak jual boleh, tapi kena mesyuarat dengan saya dululah. Ni barang saya, kamu tolong jual. Tapi dengan syarat lah. Syarat dia bagi cerita kat saya dulu. Kita bincang tengok betul ke tidak harga tu, boleh ke tidak tak harga tu. Sebab ada seorang sahabat Nabi, tamam, apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cerita dia ada jual mangkuk tu bila beli kambing. Saya ingat dah cerita dia. Dia ada jual mangkuk dengan harga seekor kambing. Dia kata macam mana, tak apalah, cerita tak ingat tadi cerita. Kita jadi silap cerita pula kan. Nanti kita cari balik cerita tu. Ada dalam hadis cerita tu. Baik, tak apa. Maka yang ni pula 12 pula. Kata 6 dinar tapi tak boleh kurang. Kalau nak kena apa pun kena tanya mak dulu. Malaikat kata 12 aku jual kan. Aku beli kan 12. Tapi tak payah bersyarat dengan dia. Syarat dia tu lah. Dia tak boleh. Kalau kita 6 buat balik kat mak, 6 lagi baru dalam poket. Lepas tu mak kata ambil pula, dah hang tolong jual kan 6, ambil lah 3 dinar. Tambah lagi, ini 9 dinar dalam poket. Dia kata kaya Dan kan. Tak ada kaya apa, tak ada berkat apa langsung. Dia buat macam ni. Sebab mak dah syarat macam tu. Faqalat lahu, maka kata si ibu, innal ladhi ya'tika malak. Ni mak ni pun tok wali. Ni bukan orang biasa mak dia ni. Bila dah cukup 12 dinar tu, main-main dia habaq pula mak. Dia nak 12 pula. Dia nak 12 dinar pula. Macam mana? Mak dia kata yang datang kepada kamu tadi malaikat Allah. Itu bukan orang biasa. Fi surati Adami liyakhtabiraka. Itu malaikat datang dalam surah anak Adam, dalam rupa paras anak Adam untuk menguji kamu. Fa idza ataka faqul lahu. Tamam. Kalau dia datang lagi kepada kamu, maka katakan kepada dia, atamuruna an nabi'a hadhihi al-baqarata am la? Nanti kalau dia mai lagi, dia nak beli, kata kat dia, kamu nak suruh kami jual ke tak ni? Tu dulu tanya. Jangan kira tak harga, nak set jenuh patah balik pimai ni. Tak. Nak suruh jual ke tak mau jual? Tu saja. Fa fa'ala, maka laki ni pun balik semula ke pasar. Faqala lahul malak, maka sampai kepada malaikat tadi, dia pun tanya, atamuruna an nabi'a hadhihi al-baqarah am la? Kamu nak suruh kami jual ke tak baqarah ni? Maka kata malaikat tadi, izhab ila ummika wa qul laha, baliklah kamu kepada ibumu dan katakan kepada dia, amsiki hadhil baqarata, jaga lembu ni, pegang lembu ni, fa innaka tabi'uha, kamu akan jual lembu ini bimil ijildiha zahaban, dengan penuh kulitnya dengan emas. Maksudnya harga lembu ni sebenarnya kalau dibentangkan kulitnya, dipenuhkan emas dalam kulit tadi, tu harga dia. Itu harga lembu ini. Fa amsakatha hatta wujida hadzal qatil fashtarawha bima dzukir. Maka bila mana dapat berita kata ada orang kena bunuh tu, maka dia cari lembu, rupanya lembu tu dia punya. Maka berapa harga lembu tu? Sepenuh emas dalam kulit lembu tu. Tu dia. Harga asal lembu tu berapa? 3 dinar. Disebabkan kerana taat kepada ibu, Allah Ta'ala naikkan darjat dan juga dimahalkan perkara tersebut. Yang ni bukti kepada
orang yang taat kepada ibunya, dan juga melakukan kebaikan dengan perkara tersebut dan amanah, maka Allah Ta'ala akan lipat gandakan rezeki. Ni contoh macam yang dapat kepada anak ini. Wa sallallahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita akan sambung pada malam ini pada faedah yang seterusnya, fi takallufi fi su'al. Ini cerita bab berkenaan dengan takalluf pada soal pula. Ya, soalan yang kadang-kadang berlebih-lebihan dalam pertanyaan menyebabkan jadi kesusahan. Nanti ini akan kita bincangkan pada malam ini insya-Allah taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.